Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskanlah dengan PDPR untuk subjek JKT kita pada hari ini, hari Khamis. Okey. Dan sebelum tu kita minta supaya saudara Amar Arif untuk lead bacaan doa sebelum kita start kita punya PDPR. Semoga Allah lebih berkatilah kita punya sesi pembelajaran hari ini. Silakan Amar Arif. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. So kita akan teruskan. Okey, boleh nampak tak ni? Bongkah? Nampak ke? Any respon? Nampak cikgu. Okey. Yang ini digunakan kertas mounting board. Tapi untuk awak carilah kotak mana apa-apa kotak lah yang recycle. Bahan recycle yang ada dalam rumah awak. Kertas keras ke, kertas beli barang ke. Kan sekarang PDPR tak boleh nak keluar. Mesti awak ada beli Shopee kan. Kod-kod lah kan ada box dia tu. Mungkin awak kreatif boleh buat bongkah yang macam ni lah. Hanya satu bongkah sahaja untuk permulaan ni. Untuk soalan 18 supaya awak lebih jelas macam mana nak buat benda tu lah. Ni ni bongkah. Tapi ni bukan bongkah 18. Yang ni untuk grafik. Okay, kawan awak, abang-abang sini awak hasilkan. Ni satu. Dia menggunakan mounting board yang ini. Cikgu bekalkan. Masa tu tak ada pandemik. Okay, so ini salah satu lagi. Kawan awak dia mungkin kertas kat dalam tu dia nak cover tak berapa nak cantik kan. So dia buatlah color-color. Color ni dia pakai kertas warna je lah. Ni. So cara nak gam dia yang cepatnya adalah gam uhu lah. Tahu tak gam uhu gam apa? Tahu tak? Tahu cikgu. Tahu. Kot lah kan? Tak biasa tengok, tak biasa guna kan? Amar Arif okey ke? Boleh nampak, boleh dapat bayangan tak macam mana yang cikgu masukkan model tu. Sesiapa yang dapat hasilkan ni, okay, untuk oblik, lukisan oblik, cikgu akan bagi TP6 lah. Tahap penguasaan dia. Maksudnya dia faham lah macam nak hasilkan model ataupun bongkah. Boleh ke? Boleh Ada cikgu. Ada soalan? Apa-apa sahaja yang ada di rumah. Jangan pula nak keluar pergi mencari-cari bahan. Okay? Kalau tak ada bagi tahu kat cikgu betul-betul. Yang boleh buat tu kita akan bagi bonus lah. Nampak Macam, okay contohlah cikgu selit sikit. Kelas JKT ni dia special sikit sebenarnya. Bukan special tak mana. Apa-apa sahaja tugasan yang kita buat sepanjang PDPR, contoh macam kita start dengan PKP 1. Okay, cikgu akan buat senarai nama. Kalau you tengok kat sini, flip classroom video. Okay, ada siapa yang hantar, semua kita buat penilaian, kita bagi markah seorang-seorang tu dapat markah. Start daripada PKP 1. Tahu tak bila PKP 1? Masa awak di tingkatan 3. Sekitar April 2020. Okay, so kita letakkan skor yang kawan awak dapat. Setiap aktiviti yang kita buat dan dia hadir, cikgu akan bagi markah. Contoh macam latihan teori, okay, per 100 dia dapat 90, 80. Ni ada markah dia. Kita list downkan di sini. Yang tak hantar kosong lah. Sebab tu kalau kita tengok anugerah khas, okay, untuk JKT lah. Yang 3 tersenarai tu berdasarkan kepada skor terakhir dia. Tapi bukan hanya untuk PKP 1. Dia top up dengan PKP 2, PKP sampai PKP 3 tu Julai lah. So for every single things that we have been done in our class for the past session lah kan. So kita total up di situ. Kita tengoklah
Tak pernah ponteng walaupun sekali. Mungkin awak tak nampak lah. Tapi kita ada list down. Nama awak pun sama. Arif Hakimi. Ni kalau bacakan kan. Kita start kita punya kelas 1 Februari. Kalau tak silap. Ni ada tulis kat sini 1 Februari. Okay. Amar Arif berapa kali tak hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Semua ada. Sebab tu bila nak 3 terbaik, kita akan kumpulkan bagi nama kat sini. Faham tak? So ini motivasi lah untuk awak. Kalau yang tak dapat hadir ke apa ke, dia tak dapat hadir hari ini, tugasan wajib hantar. Jangan skip. Amar, awak baru masuk ke? Ya, cikgu. Macam mana? Latihan-latihan semua okey ke? Masa awak Okey, tak okey. hantar lagi ni? Ada yang saya tak lengkai. So hantarlah. Yang lain-lain tu saya nampak dah ada progress lah. Syasha pun belum hantar. Belum hantar? Okay. As usual, okay, you have to check for the oblique first. Yang ini adalah Cavalier. So dalam Cavalier, okay. Di sini ya, dia punya Rajah 17. Paparan menunjukkan paksi surut dia agak berbeza dari nombor yang sebelum. Nampak tak? Apa beza dia? Beza kat mana tu? Ini berikan, tell me kat mana yang you nampak ada perbezaan. Dia punya kedudukan pandangan atas. Pandangan atas dia satu. Pandangan atas dia duduk di sebelah kanan atas. Yang lebih ketara di sini adalah pandangan sisi dia. Okay. So di sini paksi surut akan berada di sebelah kiri. Yang ni you kena tahulah. Boleh jelas di situ So seperti biasa kita punya starting. Okey, kita akan kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. So cara awak nak adjust you punya drawing, pastikan duduk dalam kawasan ini dan cukup untuk 90 mm. Nampak Ini cara awak nak adjust lah. Okey. Okey, kita ambil, kita rapatkan ke sebelah kanan. Boleh faham? Kenapa kita rapat kanan? Sebab kejap lagi kita akan gunakan di sebelah kiri tu untuk hasilkan paksi surut dia. Okey? Jangan awak bermula rapat ke sini. Anjakkan sedikit. Katalah kat situ. Boleh So, kita tandakan sedikit. Ni tanda dulu Kita nak start katalah di sini. Okey. So, kita tengok pada komponen yang berbentuk semi circle kat sini pada 2D awak. Okey, ni Okey, kita akan hasilkan yang ini dulu. Sebab yang semi circle akan jadi pada pandangan hadapan kita betul-betul iaitu berserenjang. Di mana tugas awak adalah untuk hanya keluarkan jangka lukis sahaja. Boleh faham? Kita akan buat kotak. Kita highlightkan sedikit. Bahagian sini. Kita akan buatkan kotak dulu. Ni bahagiannya. Kita buat kotak terus. Di sini. Nampak ni? Kotak ni. Boleh faham? Kotak dulu. Walaupun dia curve kan, dia ada lengkung, kita hanya nak buat dia sebagai kotak asas dulu. Okay, so kita highlightkan ni. Bukan highlight lah, awak tak payahlah. Cikgu just nak bawa awak ke posisi yang di sebelah kanan dia. So, kotak tu akan bermula pada garisan ni Okey, ukuran dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini. Okey, di nombor 2 sini. Okey, kita dapat ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Boleh dah? Boleh jelas di situ? Okay, and then kita akan keluarkan ni lah. Kita punya set square. Kita akan buatkan kotak yang berwarna kuning pastel di situ. 1, 2, 3, 4 adalah dia punya ketinggian. So kita lukis ketinggian dia. Ni 1, 2, 3, 4 di sini. 1. Okay, anjakkan. 1. Okay, and then T-square dah tenggelam ke bawah. So kita call balik. Okay, ini adalah kotak asas yang merujuk pada komponen yang semicircle di situ. Boleh nampak ke? Okay, lebih kurang gitu. And then kita cari ataupun kita tanda siap-siap dia punya titik tengah. 1, 2, 3, 4. Titik tengah dia akan ada kat sini lebih kurang. Okay, simpan sekejap. Okay, ini adalah kotak asas untuk dapatkan bahagian di sini. Jelas di situ? Boleh ke? Boleh. Boleh ya. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak kena keluarkan peralatan macam biasalah . So kita akan melukis bahagian ni sebagai sebenarnya dia 4 tadi kan. Okay. So kita akan buat, kita check dulu masuk tak, cantik tak. Okay, boleh lah . Okay, lebih kurang gitu. So kita dapat 1. Merujuk pada semicircle yang besar di bawah sini. Iaitu ukuran radius dia adalah 40. And then kita juga ada satu lagi semicircle di sini. Di mana dia punya radius adalah 30. So kita dapatkan ukuran 30. 30 . Okay, so kita lukis satu lagi semicircle. Macam tu. Okay, nak hilangkan, call balik. Okay, letak ke tepi sekejap. Okay, setakat ni ada masalah tak? Kita buat satu persatu ni. Okay, lepas tu apa yang kita perlu lakukan? Kita keluarkan balik lah kita punya peralatan ni. Okay. Kita akan unjurkan dia ke sebelah kiri. Menggunakan angle berapa? 45 darjah. Boleh ke? Senyap je. Tanya pun tak jawab. Boleh. Sekejap mata pun dah rabun dah ni. Okey. Kita bawakan 45 ke situ. Lepas tu kita nak letak dia, nak berhentikan dia setakat mana. Setakat mana kita nak stopkan dia. Kita akan dapat satu lagi curve di sebelah belakang sana. Berapa jarak dia? 30. Kat mana kita nak refer supaya kita dapat dia punya jarak nak pergi ke belakang. Jarak nak pergi ke belakang tu dia akan berada di permukaan ni kalau kita highlight kan dia akan berada di sekitar ini ya. Limit dia di sini. Nampak tak? Line ni. Okay. Tadi kita berada di hadapan. Pusat katalah ni kita tandakan dia sebagai pusat A. Katalah A ya. Okay. Katalah yang ini A. Okay. Yang ini katalah A. Okay. A kita tadi di mana? Kat sini. Dekat titik ni. Ni adalah A. Kita nak bergerak pergi ke titik di sini. Titik B. Okay. So berapa jarak dia nak pergi ke belakang tu? Sebanyak berapa? Anybody? Berapa? 30 mm. Yes, very good. Okay. You have to measure for 30 mm.
Okay. Dan kita akan start untuk menanda. Di sini. Macam biasalah Okay, adjust bagi betul. Sekejap. Okay. Dapat tak? Okay, dia ada tanda sikit di situ. Nampak tak? Okay, so jarak ini kawan awak ada bagi tahu tadi 30. So di sini kita akan dapat hasilkan B. B kita akan berada di sana. Okay, so kita tunjuk satu-satu. Ni yang ini adalah B kita. So apa nak buat dekat B tu? Apa nak buat dekat B? So macam biasa kita keluarkan T square. Gariskan dulu. Garis je sebagai garisan binaan. Tak payah risau ukuran dia dulu. Kita garis je. Okay, menggunakan pensel H Okay, kata lagi tu. Okay, dah dapat gini. Lebih kurang. And then kita akan lukiskan bahagian ni semicircle yang di bahagian dalam. Di mana ukuran dia tadi adalah 30. So kita measure 30 Ni garisan binaan kita. Lukiskan je. Terlari lah pula. Terlari sikit Boleh lah Okey, itu adalah bahagian apa ni orang kata bahagian 30 dia. Dan kita lukiskan siap-siap. Okey. Tadi kita ada 2 layer kan. So kita lukis siap-siap untuk bahagian ni juga. Kita kena buat dulu dalam binaan. Tak tahu lagi kat mana kita nak highlight kan. So tak ada masalah kita buatkan dia sebagai garisan binaan. Boleh Kejap lagi baru kita check balik macam mana cara kita nak tackle dia punya garisan. By garisan. Boleh So kita ada di hadapan, kita juga ada di bahagian belakang. Boleh nampak di situ. Kita dah selesai kotak asas ni. Okay, so kalau kotak asas ni kalau kita bawa ke belakang pun dia akan pergi ke situ lah. Nampak ni? Ni Cikgu. Ya. Titik semicircle yang kedua tu dekat B Ya. Ambil 40 dengan 30. 40 dan 30. Ya, dia punya radius sebab merujuk pada bahagian ni di sini Ni dan juga yang semicircle yang besar tu lah. Dia ada 2 jejari di situ. Nampak Sebab you punya pandangan atas dia, jarak daripada hadapan nak pergi ke belakang tu berukuran 30 mm. A ke B. Dia berada pada satu alignment. Pusat yang sama. Bukan pusat yang sama. Pusat yang segaris. Satu di depan, satu di belakang dan menggunakan jejari semicircle yang sama. Kita ada 30 dan 40. Dapat yang tu? Boleh? Boleh. Boleh Okey. So tadi kita dah 30. So kita akan ni Okey. Apa yang kita nak buat di sini adalah pen dah jatuh lah. Okey. Kita akan ambil bahagian ni. Nampak ni merujuk pada bahagian sini. Boleh ke? Bahagian ni Kita sekarang dah buat depan, dah buat belakang. So bahagian yang 2 atas ni, kalau kita lorekkan di sini, sekejap. Ni Dua-dua ni. Okay. Dia berada di mana? Dia berada di bahagian sini. Naik sikit. Bahagian ni lah lebih kurangnya. Kat situ. Bahagian ni. So sepanjang tu, itu yang kita nak buat. Boleh nampak tak? Boleh jelas?
Kalian tak Boleh, faham? boleh. Boleh So kita akan start sambung bahagian atas di sini ke sini. Satu. Okay. Dan yang ini yang kedua. Okay. Okay, apa yang kita dapat hasilkan di sini bahagian atas ni adalah yang kita tunjukkan pada pandangan atas. Yang ini. Permukaan di sini. Kita dah dapat hasilkan. Nampak tak? Satu per satu kita akan terokarlah benda ni. Dia tak boleh zoom sekali. Nampak So bahagian hadapan, kalau kita perhatikan betul-betul kat sini, katalah ni, we just consider this as a blue portion kat sini partition kat sini, okay. Let's say blue lah. Kita bagi color biru. Okay, semua ni biru walaupun you nampak ada yang tak ni tak apa. Okay, ini adalah surface kita. Nampak tak apa yang kita go through dengan awak? Very slow, step by step, line by line. Boleh nampak? Kita tak nak kita lukis zut. Tak lagi. Ada yang laju tak apalah kan? Sebab kita tak sama. Antara seorang ni dengan seorang lain tak sama penerimaan. So, kalau ada masalah sepanjang kita duk terangkan ni, awak tanyalah. Okay. And then kita nak pergi pula pada part yang lengan sebelah ni lah kan? Okay. Tak susah Kita just sambungkan sahaja bahagian yang dah pun kita buat sebagai garisan binaan tadi. Just hubungkan. Ni. Satu. Dan satu lagi di sini. Okey. Apa yang dah kita hasilkan adalah bahagian hijau lengan yang di sini pula. Nampak tak? Boleh nampak dah nampak sikit tak overview awak tu? Kita tak habis lagi sebab Boleh, kita boleh. belum lagi highlight sebagai garisan garisan objek. Boleh nampak tak? Boleh. Atau ada yang nak query, nak tanya ke? Ni kita buat satu-satu. Pelan-pelan habis dah ni. Okey tak? Okey, cikgu. Okey Okey. Okay. Boleh Okey, kita akan proceed. Kita tahu dia ada sambungan. Bila ada silinder, mana silinder? Okey. Bila ada silinder macam ni, nampak dia akan menghubungkan apa ni orang kata curve depan dengan curve yang belakang dengan satu garisan. Garisan ni nama dia adalah garisan tangent. Okay. So berbalik kepada garisan tangent kita. Okay. Sebelum kita nak menghasilkan garisan tangent, kenalah kita recall balik, refresh balik apa yang kita perlu tahu bila ada garisan tangent. Mesti ada garisan siapa? Siapa yang ingat? Mesti ada garisan? Normal. Yes, very good. Garisan normal. Ni. Cara nak dapatkan garisan normal, tadi dah kita gunakan 45 darjah. So, kita gunakan set square yang sama, 45. Kita just alihkan dia punya posisi dia. Okay, alihkan. So, kita dapatlah 45 di sini. Ini merupakan garisan normal. Nampak Kita lukis garisan normal kat sini satu. Dan jangan lupa pindahkan ke pusat B. Lukis satu lagi garisan normal. Lepas tu nak dapatkan garisan tangent pula, alih kita punya set square. Nampak alih, kita akan dapat garisan tangent di sini. Boleh kelas? So kita akan sambungkan titik tangent ke titik tangent. Kalau kita tak ada garisan normal, kita main agak-agak je. Nampak tak? Bila agak-agak, tak tepat lah. Understand? So, perkara ni adalah antara perkara yang sangat penting lah untuk kita kuasai sebab kita tak nak awak buat kesilapan. Understand or not? Okay. So, sebelum nak melangkah
kepada komponen yang berada di sebelah belakang sana. Kita cuba selesaikan dulu yang di sebelah hadapan di sini. Boleh kelas So kita akan highlight kan. Sebab kita takut awak terlupa untuk hitamkan garisan objek. So kita tunjukkan pada awak satu persatu. Satu. Siapa yang laju tu dia, alah. Macam tu lah. Tapi tak apalah. Kita bagi laluan. Jangan tidur Syasha, are you okay? Syah? So curious. Mana pergi dia? Takut lena macam ni. Nanti nak suruh buka kamera lah. Okey, kita dapat bahagian tu. Dan kita akan sambung bahagian ini. Okey. And then bahagian yang selebih ni kita kena gunakan jangka lukis lah. Okey. Tebalkan sedikit objek line dia. Okey. Pusat dia di sini. Nampak Kita check dulu. Berapa radius? 40. Check. Bukan nak ambil semua Kita tak lukis keseluruhan. Nampak tak? Kita start daripada titik tangent menuju ke sini sahaja. Can you see this? Kita tak gunakan semua bahagian yang ada di situ. That's why kita tinggalkan tu sebagai binaan. Sebab yang akan kita nampak hanyalah di posisi ini sahaja. Di side view dia. Boleh jelas So kita teruskanlah untuk lengkapkan sekejap. Okay, kita akan ambil pula bahagian dalam di sini. Boleh Boleh ke? Kita check dulu. Ni terlari Boleh. sikit. Boleh ke? Boleh Okay, good. Okay, untuk bahagian ini juga kita tak akan lukis semua full. Kita akan tengok bermula di sini. Okay, dengan ukuran 30. Ni baru 29. Okay, 30 Kita akan lukis dia sampailah dia berakhir di bahagian sini sahaja. Nampak tak? Sebab ini dah jadi dia punya surface bahagian belakang. Okay, boleh imagine Kita tak terus melukis garisan objek di situ. Okey, untuk bahagian hadapan, kita akan lukiskan happy birthday. Hari ni birthday husband saya. What's this? Wow. I've got a new cam. Okey. Hari ni birthday husband tapi saya dapat hadiah. Best tak? Buka tengok. Kita share buka tengok. Ada webcam. Unbox cikgu. Unboxing. Kejap lagi. Pelik kan birthday orang lain saya dapat hadiah. Susah nak cari Selingan. Okay, where is my... Thank you. Okay. Ni kita adjust, kita tengok masuk ke tak. Dia dah terlari sikit So. Okay, kita adjust. Bagi dia masuk. Lebih kurang macam tu lah. Oh, tak boleh jadi. Sebab tu saya minta awak check sebelum kita hitamkan. Check dia masuk tak dekat belah yang sambungan tu. Kalau tak masuk, adalah something wrong. You kena padam ke apa. Tapi cikgu takkan nak padam kan, nak demo pun jenuh ni. Okay, so kita try buat ni Okay, I think this one would be just okay lah. Lari juga. Radius dia lari lah ni. Sekejap
Susah kan nak adjust ni? Yang larinya pada pusat rasanya. Sekejap Macam mana susah nak lukis lengkung, macam tu lah awak hadapi. Kita fahamlah yang itu. Okey, satu. Okey, dan satu lagi ukuran di sini lebih kurang macam gitu. So kita check juga boleh tak cover untuk bahagian ni. Okey, so lari sikit tak apalah Ni just untuk demo dengan awak. Okey. Okey, boleh kelas? So kita akan dapat this surface. Simpan sekejap, nampak macam berselerak. Berselerak atas meja kita. Okey, so kita dapat surface yang ini. Okey, bahagian yang di sebelah sini, katalah kita letakkan dia dengan permukaan yang macam ni lah yang pink-pink kat sini, purple-purple. Okey, bahagian tu akan berada di sebelah sini. Okey. Yang ini adalah semi silinder kita. Nampak sebelah situ dia just rectangle. Tapi sebenarnya dia adalah komponen yang ini. Boleh faham? Dan bahagian atas di sini permukaan di surface yang lengkung di situ, dia adalah bahagian ni kalau kita highlightkan dia di situ. Kat mana di sini? Dia berada di sini. So kita habiskan satu per satu. Sebelum terlupa, awak jangan buat color-color dalam hasil drawing awak. Tak lagi awak terikut pula. Cikgu dah tunjuk macam gitu, awak pun kena buat macam gitu. Boleh Setakat itu. Siapa yang ada masalah? Shasha, are you okay? Are you with us? Can I just hear something from you? Shasha? Mana Shasha ni? Awak ada nampak Shasha tak? Ada tak nampak dia lalu lalang ke apa ke? Mariam nampak Mariam? Tak. Kotlah awak nampak dia lalu. Lalu tu maksudnya kan dia terkeluar, dia masuk balik, terkeluar, masuk balik. Ada tak? Tak, cikgu. Ha? Dia ada je dalam ni. Dia ada Oh, macam pelik Cuba awak pula panggil-panggilkan dia. Cikgu panggil dia tak dengar kot. Saya tak boleh lah kalau student duduk diam je. Okey, kita dah ada garisan, ni garisan penengah bagi bulatan Kalau kita dapat lihat di sini, bahagian ni adalah menunjukkan garisan penengah. Okey, garisan penengah sambil tu kita nak tunjukkan lah cara nak melukis garisan penengah ni. Okey, ni just nak tunjuk tengok di sebelah atas, nombor soalan ni 19. Okey, cara nak melukis garisan penengah. Katalah ni bahagian tengah dia. Allah. Sekejap. Tukar-tukar colour. Sekejap Okey. Katalah ini garisan penengah And then kita buatkan, ni nak bermula lah. Okay, so ini pendek. Okay, so kita lukis panjang. Pendek semula. Guna pembaris lah. Okay, so sebelah sini pun panjang. Okay, sama juga. And then back to pendek semula. Okay, yang ini menunjukkan garisan penengah. Ini adalah simbol bagi garisan penengah. So, kalau you nampak dalam drawing ada garisan yang macam ni, itu menunjukkan adanya bulatan atau apa-apa jenis kuadran ke, semicircle ke. Boleh faham? Okay, itu adalah simbol dia. So, apa yang cikgu lukis tadi pada drawing yang di sebelah kanan tu merupakan satu garisan seolah-olah garisan normal lah sebab kita ada penengah, so kita nak tengok dekat mana titik tangent dekat bahagian bawah curve kita. Tadi kita nak sambung curve, kita buat 45. Tapi di bawah pun sama.
kita nak cari garisan yang di bawah sini. So kita kena dapatkan dulu garisan normal kita. So garisan penengah ni akan dilukiskanlah sebagai garisan garisan normal kita. So kita nak dapatkan titik tangent kat situ. Boleh nampak tak? Mungkin tak nampak, kejap kita nak highlightkan. Sekejap We'll just highlight this as what color? Merah lah. Okay. Kat mana cikgu cakap tu? Mungkin tak nampak. So kita bawakan. Okay. Di sini. Ini tadi B kan? Dekat B kita ni. Kita turun ni garisan normal yang cikgu lukis. Bawa sampai ke bawah lengkung yang jari dia 40 tadi. Sini. Ni bawa sampai ke bawah sini. Nampak ni? Dalam bulatan merah. So garisan ni adalah garisan normal. Dia bertemu dengan bulatan ataupun semi circle berjari 40. Ini adalah titik tangent. Clear tak di situ? Clear? Isn't it clear, kelas? Clear cikgu. Clear boleh Ya. Okey, kita simpan. Boleh nampak Sebab kita takut awak zoom pun tak nampak kan. So kita tunjukkanlah. Okey, dan kita akan melukiskan satu garisan tangent dalam garisan binaan. Nampak ni Kita akan lukis garisan tangent dalam garisan binaan. Kita lukis, dia terbaca benda lain. Okey. Okey, daripada sini kita lukiskan aja. Okey. Part awak tarik je panjang. Sekejap lagi kita cek berapa dia punya ukuran pula. Berapa dia punya ukuran daripada titik tangent tu. Kenapa cikgu tak sukat daripada ukuran hujung sini? Kenapa? Sebab bahagian sini kalau kita bawa dia pergi ke sebelah sini, okey kita kira 1, 2, 3, 4. Katalah kita letak betul-betul center kat sini 8. 8 Nampak ni 8. Kurang 8. So kalau kita lukis satu garisan di sini, dia akan berada di titik 1, 2, 3, 4. Dia akan berada di sini sahaja. Nampak ni? Dia akan duduk kat situ. So apa maksud dia? Dia terlindung. Boleh faham? Dia terlindung. Dia berada di bahagian sini. Boleh nampak Ke tak nampak? Cikgu kata tadi start di sini kan? Bawa sini, sekejap lagi kita akan sukat jarak berapa yang diperlukan ke sebelah sini. Nampak pada pandangan hadapan kita nak berapa lagi? Daripada center sini nak pergi ke sini. Ataupun center kat bawah pergi ke sini. Sama je. Okay? Kenapa cikgu tak sukat daripada sini? Kalau nak sukat pun boleh. Tapi macam kita buat 2 kali kerja lah. Sebab kalau kita ukur ukuran dia daripada center di sini menuju ke hujung 1, 2, 3 ni dia ada 40. Jadi sampai mana dia? Sampai sini. Dia terlindung di sebelah belakang permukaan semi silinder kita. Boleh jelas tak di situ? Boleh faham Harap-harap boleh faham lah. Okay. So tak perlulah macam kita nak lukis pun dia macam waste je. Macam just wasting kan. So kita tak payah. Cukuplah memadai awak faham. Kalau kita panjangkan dia buat kotak asas, dia akan ada di sini. So kita tak guna pun di situ. So we can just leave it lah. Okay. Kotak asas kita boleh aja bermula di sini. Nampak So ukuran dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nampak Itu pada pandangan atas, pandangan hadapan dia sama. Ukuran dia adalah 50. So kita sukat 50. Ni di sini. Okay. Kita akan andakan dia sampai ke situ. Boleh nampak? And then kita akan naikkan dia sebagai ketinggian. Ketinggian komponen yang ini. Berapa ketinggian di situ? Kelas? Can you give me the answer? What's the height for this component? Anybody can tell me? Tak dengar. 1, 2, 3, 4. Nak cari ketinggian.
14 mm. Yes, very good. 40. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So kita ada di sini. Ya. Ini adalah kotak asas kita. Nampak tak? Ni. Kalau kita lukiskan tadi dia ada kat sini, kita sambung. Ni level ni. Sambung. Nampak dia sampai sini and then ni sampai sini. That's why cikgu kata tak lukis pun tak apa. Sebab dia memang terlindung. Kalau nak lukis, boleh aja. 40 kan, bagi dia 40. Masuk tak? Okay. So kita tengok ukuran dia. Betul. 90. Ini adalah kotak ataupun surface bahagian belakang. Boleh faham tak di situ? Boleh? Kita nak proceed lagi. Kelas awak ke berapa Okey, boleh ke? Ini serasa Boleh, habis cikgu. lambat dah kelas ni. Dan senang nak memahamkan. Okey, kita akan proceed di sini untuk dapatkan bahagian yang sedikit lagi di sana, iaitu dia punya kedalaman depth dia adalah 20. Okey. Kita akan keluarkan kita buat laju sedikit. Okey, ukuran dia adalah 20. Setuju tak 20? Nak pergi ke sini. 20. Setuju tak? Ke awak rasa macam tak betul? Betul tak? Anybody can please can check for me please. Hello. Ni kau tanya Syasha ni boleh ke? Lena dah rasanya. Ni Tak, cikgu. Syasha ada Syasha? Ada. Betul tak ukuran cikgu lukis di situ? 20 ke belakang. Am I doing the right thing? Good. Betul cikgu. Awak refer buku tak? Refer model tak? Syasha. Are you with us? Ada. Buat apa tu? Kelas awak kan dia macam tak hidup Dia macam ngajar senyap je. Yang rajin tanya pun kan. Kalau Amal masuk dia rajin tanyalah. Arif Hakimi pun rajin menanya. Kenapa takut terlena? Tu je. Okey, setakat itu. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, apa pula kita nak teruskan ni, nak cari bahagian yang selebihnya ni. Macam ni kita nak tahu dia punya bentuk dia. Kita kena rujuk pula pada pandangan hadapan. Nampak tak? Di pandangan hadapan di sini. Boleh nampak So pada pandangan hadapan kalau kita perhatikan di sini bermula daripada titik B Daripada titik B kita naikkan dia ke atas 1, 2, 3. Dia akan berada 1, 2, 3 ke atas lah. Ketinggian dia adalah 30. Cikgu lajukanlah 1, 2, 3. Dia ada di sini. Teralik ubah tu, nak ubah ni, nak ubah tu kan. Berapa tadi? 1, 2, 3 di sini. Boleh nampak ke ni? Boleh Tinggi di sini adalah berapa? 30. Sebab cikgu refer pada sini. And then ini awak dah boleh sambungkan. Sebab kita nak menghasilkan ni bentuk yang di sini. Okay? Boleh ke? So kalau rujuk pada pandangan atas,
nak pi ke belakang dia yang inilah sebanyak 20. So kita just sambungkan bahagian ni. Kita lukiskan garisan binaan. Okey. Boleh ya di situ. Dan kita akan sukat bahagian ni iaitu 20 mm. Tadi berapa kita bawa? Okey. So kita akan sukat dia 20 juga. Actually dia akan selari lah dengan garisan yang kita lukis kat bahagian depan tadi. So kita dapat itu. So ini dah boleh disambungkan. Boleh? Kita just lukis satu part supaya nak nampak lebih jelas lah. And then apa nak buat selepas itu? Kita just sambungkan ini ataupun kita naikkan dia sebanyak. Ini yang masalah bila dah patutnya ini tadi duduk lagi bawah lah. Bukan apa tahu. Sebab kalau dia duduk belah bawah, semua peralatan cikgu tak boleh nak keluarkan. Dia akan tenggelam. Okay, so awak jangan buat macam ni So dia akan tutup kita punya tulisan di situ. Soalan kita. Okay, so bahagian ni 1. Ukuran dia adalah ketinggian 20. So kita dapatkan siap-siap. 1, 2 di sini. Boleh ikut ke ni? Okay, so yang ni sambung lagi. Okay. Kena tengok ke semua view awak. Jangan hanya refer pada satu view sahaja. Okay, so apa nak buat lepas ni? Apa nak buat? Kita nak buat ni dah ni. 1, 2, 3, 4 di bahagian sini. Nak dapatkan permukaan tu. Permukaan yang kita dapat ni tadi, dia merujuk pada bahagian katalah ni ni. Bahagian ni, dia merujuk pada permukaan di bahagian pandangan atas di sini. Nampak Yang colour merah terang tu. Boleh Okey, so kita akan pergi sikit lagi. Okey, berapa ukuran dia tadi? Berapa? 40 kan? So awak kira lah 1, 2, 3, 4 akan dilukis di sini. Ni pun 1, 2, 3, 4 akan berada di sini. And then ambil semula set square 45. Kita just sambungkan. Nampak? So apa nak buat dengan bahagian yang selebihnya tu? Bahagian ni. Dia akan cover lah sampai sini. Okay, so kotak asas kita dah lukis kat bawah tadi. So kita sambungkan. Kita akan dapat bongkar. Macam ni lah. So ini adalah end product kita lah. Kita akan dapat permukaan yang macam ni. So kita highlightkan sahaja sebagai garisan objek. So ni dah habis lah. Okay. Mana-mana yang tak dihitamkan, awak tahulah. Tugas awak adalah untuk hitamkan kesemua sekali. Okay, ada soalan tak? Hari ni awak masuk lambat. Saya sebenarnya kumpulkan awak dalam Telegram dulu sebelum awak masuk ke meeting kita. Tapi tunggu 15 minit di sana tadi. So dia terdrag lah. So selepas ni awak alert lah Kita kumpulkan dulu awak dalam Telegram. Kita bawa masuk beramai-ramai. Kita masuk secara berjemaah. So dia kenapa tahu? Dia tak adalah data orang lain tu dia terganggu-gugat. Macam tu. Okay. So ini adalah end product kita. Okay, ada persoalan di situ? Cikgu tak ada nak bubuh kala-kala lagi dah Harap you faham lah. Okay, ada soalan tak? Hello? Tak ada. Boleh boleh follow Okay, so 19 habiskan, 18 tolong habiskan. Maksudnya oblik awak sampai number ikut number yang kita buat. Okay.